pandan wangi, ada pandan mengkuang dan juga pandan serani. Kali ini Pandan akan bercerita pandan wangi yang berada di rumah kita yang digunakan oleh semua netizen Malaysia kerana pandan wangi ni harum dan mempunyai khasiat pada tubuh badan kita. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Petik herb sepetik petik-petik. Di belakang Pak Ndak, rimbunan pandan yang subur sehingga 3 meter tingginya. Inilah dia pandan yang berada di kawasan berair, di kawasan semak yang hidup subur. Ada yang panggil fragrant leaf. Ramai yang mereka di luar sana panggil fragrant leaf. Itulah dia pandan wangi. Kalau kita perhatikan, cium dekat perdu daun dia tu, memang harum. Aroma dia menyengat kita punya minda dan juga menenangkan jiwa. Inilah dia pandan wangi, mempunyai khasiat dan banyak guna dalam masakan, menu tradisional. Seluruh dunia menggunakan pandan wangi. Pandan ni ada yang panggil pandun pun ada yang panggil pokok ketaki. Tapi memang betul, dia dulu panggil pokok ketaki. Itulah dia pandan wangi. Apa pun nama, tetap pandan wangi. Pandan wangi subur di kawasan-kawasan belakang rumah, di semak-semak, terutama sekali waktu hujan, memang dia akan hijau warna dia. Dan kita pun boleh lenturkan dia punya daun yang lebar ni. Bila kita petik saja, mula-mula sekali aroma dia akan terpancar. Itulah dia pandan wangi, memang digunakan seluruh dunia. Bukan sahaja di Asia Tenggara tetapi seluruh dunia. Tetapi dalam pada tu banyak juga khasiat yang dicongkil oleh orang-orang lama. Tidak hanya kepada membuat jus dan juga menu masakan. Daun pandan digunakan sebagai pembalut untuk bakar ayam ataupun bakar ikan. Itu antara salah satu dan juga untuk kukus kuih. Jadi dalam untuk mengukus kuih itu diletakkan hirisan daun pandan untuk mengharumkan lagi. Kerana spesies daun pandan ni adalah mengeluarkan aroma yang wangi. Itu sebabnya banyak digunakan di dalam masakan-masakan. Di dalam minuman dibuat air sirap, air jus pandan dan juga air ketira. Pelbagai menu resepi minuman digunakan menggunakan daun pandan ataupun fragrant leaf. Berbagai kaum etnik Malaysia banyak gunakan daun pandan. Senang dapat, senang tumbuh di sekeliling rumah. Tanam saja dan cepat membiak. Nak biakkan dia senang sahaja. Ambil anak dia, kita alihkan. Itulah dia pandan yang senang dibiakkan. Masak kuih kalau tak ada letak aroma pandan wangi, memang tak sedap. Dan rasa kuih itu seperti hamba sahaja. Itulah dia kuatnya aroma di dalam pandan wangi untuk pelbagai membuat kuih dan juga jus minuman. Dalam jus minuman dibuat air gula, mesti letak pandan wangi. Air gula tu akan berbau harum. Kepada mereka yang daripada Perlis hingga Sarawak mengenali air katira, inilah dia banyak gunakan pandan wangi. Pandan wangi digunakan pada minuman air katira ataupun jus katira. Mereka ambil perdu pandan. Perdu pandan ni iaitu di pangkalnya mengeluarkan harum yang kuat, iaitu aroma yang kuat, itu yang digunakan. Teknik orang-orang dulu menggunakan pandan dan perdu pandan untuk membuat air ketira, memang kita rasa seperti satu warisan untuk kita congkil rahsia pandan wangi di dalam minuman. Mak saya dia beritahu, ini antara penawar untuk kuatkan tulang. Minumlah air pandan wangi. Betul ke? Tapi saya dah cuba tertanya orang lama, memang betul. Ini bukan mitos tetapi memang fakta. Kerana pandan wangi mempunyai pelbagai kandungan di dalam pokoknya. Kandungan karotin dan juga antioksidan yang tinggi serta vitamin A yang tinggi. Jadi penawar kepada pelbagai penyakit yang digunakan oleh orang-orang dahulu dalam terapi alternatif tradisional. Nanti Pak Ndak ceritakan.
Di dalam terapi perubatan tradisional, orang-orang dahulu gunakan air pandan dan juga daripada perdu pandan untuk kuatkan urat-urat jantung, untuk cegah kolesterol yang tinggi dan juga serangan jantung. Juga mencegah kepada kencing manis, kerana boleh mengurangkan gula dalam darah. Itulah dia istimewanya daun pandan. Ada juga yang kata jus pandan ni boleh menguatkan tulang. Jadi orang-orang dulu dah cuba. Dan juga untuk mencegah kanser. Kerana khasiat yang ada pada karotin, vitamin A dan antioksida boleh mencegah kanser. Jadi orang dulu panggil barah. Selain daripada tu, daun pandan juga yang kita jadikan dia sebagai debu ataupun kita kisarkan dia, boleh untuk mencantikkan kulit kepada parut-parut lama. Kita gunakan dia berulang kali, insya-Allah parut-parut yang degil dan juga sakit-sakit kulit boleh hilang dan mencantikkan kulit. Kandungan vitamin A yang tinggi juga boleh menghindarkan sakit-sakit sendi. Kepada orang-orang tua yang sakit-sakit sendi, sakit-sakit tulang, elok amalkan air pandan. Selain daripada terapi perubatan tradisional, anak-anak pokok pandan ni dijadikan sebagai menjernihkan air di dalam akuarium. Kepada peminat ikan hiasan di luar sana, ambil anak-anak pokok ni letakkan dalam akuarium. Terutama pada penggemar ikan beta, ikan gapi, anak-anak ikan emas dan juga mereka yang suka kepada ikan hiasan. Ambil anak-anak pokok pandan ni diikat kemudian diletak dalam akuarium. Dia boleh menetralkan air-air yang keruh dalam akuarium. Itulah istimewanya pokok pandan yang 1000 guna. Berita baik kepada pengusaha spa. Pandan wangi digunakan untuk harumkan dekor di dalam spa. Kalau kita naik kereta yang bau hapak dengan kawasan yang terhad dalam kereta, letaklah pandan wangi. Bila dia kering, harum dan juga menenangkan fikiran. Sebab pandan wangi ni juga boleh menenangkan kita punya hati dan jiwa dan senang untuk kita hindarkan penyakit susah tidur ataupun insomnia. Itulah dia istimewanya khasiat pandan wangi. Pandan wangi digunakan sebagai mandian dan juga dicampur dengan bahan-bahan lain. Di antaranya pandan wangi untuk kesegaran kepada pelanggan kita yang ada masalah kemurungan, tekanan perasaan dan juga kepenatan. Inilah dia bau pandan wangi. Pandan wangi ni pun boleh untuk cegah kulit. Tapi macam mana cara je? Nanti Pak nak ceritakan. Untuk menghaluskan kulit ataupun cegah parut-parut yang degil di kulit, ambil pandan wangi ni, kita hiris-hiris, kita mayang-mayangkan dia, kita jemurkan sekejap. Kemudian kita kisar. Kita ambil dia punya tepung ataupun dia punya serat-serat tu kita oles-oleskan. Amalkan selalu, insya-Allah parut-parut yang degil pasti akan hilang. Jika kita amalkan selalu, insya-Allah kesannya akan terhasil. Selain daripada itu, akar-akar pokok pandan wangi boleh dijadikan minyak urut dan juga minyak aromaterapi kerana bau dia saja boleh menenangkan kita punya minda dan tenangkan fikiran. Kita buatkan dia minyak pati, boleh digunakan di dalam spa dan juga digunakan sebagai di rumah kepada pelanggan-pelanggan spa. Daun pandan wangi ni memang banyak khasiatnya kepada tubuh badan kita. Itulah dia menariknya pandan wangi yang harum. Batang pandan wangi dijadikan sebagai pewarna di dalam masakan secara asli. Begitu juga untuk kepada mereka yang gemar pada lukisan. Dijadikan juga daun dan batang sebagai pewarna untuk mencantikkan lukisan kreatif mereka. Begitulah dia hebatnya pokok pandan wangi ataupun pokok ketaki ataupun pokok pandon dan juga fragrant leaf.
Hebatnya, pokok yang mempunyai haruman yang asli memberi satu kedamaian, kegunaan kepada seluruh manusia di dunia ini. Tidak hanya di negara luar tetapi juga di Asia Tenggara. Hebatnya pandan wangi yang kita sentiasa gunakan dan sentiasa kita amalkan. Pandan wangi ataupun fragrant Akan leaf. ada lagi penceritaan herba. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Petik herbs, petik. Kita petik pandan wangi. Pandan wangi khasiat pada tubuh badan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kali ini pandan wangi. Petik herbs, petik. Kita petik pandan wangi.